Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Okay. Sekarang kita pergi kepada ni, buku ni. Buku ni ya. Ni. Inilah. Lanjutan dah. Ini kita belajar, kalau saya belajar dulu, tuan-tuan dah boleh kulit muka dah. Belajar ni. Untuk guru ajar dari sini. Dulu dari sini dah ajar. Untuk guru ajar dulu dari sini. Sudah baca lah. Dia kata buku ni, buku surat pertama ni, dia tulis qawaid lughah Arabiyah nahwu dan sarf. Qawaid ni mana kaedah. Kaedah. Kaedah bahasa Arab, nahwu dan sarf. Terjemah dia tata bahasa Arab. Nombor satu Al-Arabiyah. Nombor satu An-Nahwu. Okey. Okey. Lepas tu di bawah tu yashmalu kulla mawdu'in, ya, mawdu'in minal ma'al amsilati wa i'rab. Dia punya terjemah dia merangkumi semua tajuk utama bersama contoh-contoh dan i'rab. Contoh-contoh ni artinya isim-isim yang bagi depan kenapa, bagi atas kenapa. Jadi yang kita belajar ni nahwu bukan saraf. Artinya kita nak tahu isim bagi depan kenapa, isim bagi bawah kenapa. Okey, ada ke isim tetap, isim buah, semua dalam dia nahwu. Okey, penulis dia Abdul Ghani bin Uthman. Silibus bahan kursus bahasa Arab, NU Train and Konsultasi dan Pusat Bahasa Arab. Ini training sudah tak ada. Okey, ini dia buat khusus untuk mengajar bahasa Arab. Okey, kita tengok tu. Tengok muka surat apa tu berapa yang ada ni, yang lepas kata-kata aluan yang ada ayat ni. Ada ayat ni. Ya, tuan-tuan, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ingat tak? Inna tu arah nasab kan? Dalam tu ada na. Mana dalam tu ada nahnu kan? Jadi kalau kita baca na, ikut saya na, domir, bersambung, tetap, berbaris, mati, duduk, tepat, isi inna, terkuat isi inna, dan dia jabatan subjek. Dalam tu inna tu mana nahnu, inna mana campur dengan nahnu. Jadi di situ dia dah sebutkan subjek itu ada pada inna, isim inna. Kalau kita boleh baca begitu, oh memang hebatlah. Betul. Sebab tu saya ajar baca ayat, saya ajar baca ayat dulu, nahwu kemudian. Orang lain baca nahwu dulu, tapi ini lain dah buka, tak tahu. Okey, nampak tak? Okey. Lagi sekali tengok anzalna. Cuba ikut saya, anzalna. Asal dia anzala. Anzala mana turun. Fa'il dia anzala. Mati anzala. Na domir bersambung, iaitu nahnu, duduk dan baris, tetap berbaris, mati. Saya pun tak dengar dia tadi inna dan sambungan dengan tak baru mati dan duduk, tempat, baris, depan, jadi fa'il. Sekok sikit jadi fa'il. Dan dia juga jabatan subjek. Jadi na yang pertama jabatan subjek dari isim inna, betul? Na yang kedua jabatan subjek dari fa'il, betul? Jadi bila dua jabatan subjek berkumpul dalam Quran, dia mesti dulu dengan inna. Dia tak pergi
anzalna dulu. Jadi ini menunjukkan ayat ini Allah Ta'ala tekankan kepada kita betapa wajibnya kita belajar bahasa Arab Quran. Sebab itu Tuhan bagi upah kepada kita, awak menjadi orang-orang yang berfikiran tinggi. La'allakum ta'qilun. Okey, tuan-tuan, ikut saya. La'allakum. Okey, la'alla ni adik-adik ingat. Boleh? Adik-adik ingat. Bila adik-adik ingat, kum tu duduk tempat paling depan, boleh? La'allakum ni asal dia la'alla campur dengan antum. Setuju? Okey, kum domain bersambung tetap baris mati dan duduk tempat berbaris atas, kerana dia jadi isim la'alla sama dengan isim inna. Jadi dalam ayat ini bila ada 3 jabatan penting, iaitu pertama jabatan isim inna, jabatan subjek, yang kedua subjek dari fa'il, yang ketiga dia cover balik dengan subjek isim inna dari saudara la'alla, maka ini menunjukkan mempelajari bahasa Arab itu sangat-sangat wajib, kerana 3 jabatan yang sama duduk dalam satu ayat. Jadi kalau kita belajar tafsir, kita kena kata gitulah, bukan lagi kecil-kecil punya pahala. Macam mana biar dia. Jadi itulah dia kata mutiara. Mutiara yang kita tak nampak, yang kita hanya boleh nampak selepas kita belajar. Jadi dalam perempuan ni, saya kata sebagai guru lah kan, balik nanti kena mengajar lah suami kat rumah. Kesian kat dia tak tahu kan, dia tidak tahu. Ajarlah dia kat rumah, ajarlah isteri kat rumah. Kesian. Saya guru tak apa mengatakan, sebab guru kan walaupun muda pada tuan-tuan setengah tu, nak tunjuk dia muda tak. Kena beri nasihat. Jadi ilmu ni wajib kita belajar. Perjuangan hebat ni wajib belajar ni. Perjuangan hebat ni bukan sikit. Sebab dengan adanya 3 jabatan penting yang sama jabatan itu, iaitu isim inna, 2 je, maka menunjukkan ilmu itu dipelajari wajib. Dia penting kerana dia ada 3 jabatan. 3 jabatan subjek. Itu yang buat dia dalam ayat yang sama. Ya, satu juga dah. Ada satu jabatan juga dah, tapi jabatan penting. Tapi sebab dia jabatan subjek tu, dia jabatan penting. Kalau dia jadi macam sifat ke ataupun yang tu, dia tak duduk di sini pula. Dia dalam ni pun ada jabatan objek, ada jabatan sifat. Penting lah. Dia tak penting. terpaksa, dia tak penting. Ya. Tengok tu Arabian. Sama tak dengan Quran kan? Sama tak? Dia dapat dari ikut. Kita tabik apa? Tabik badal ke? Tabik na'at ke? Tabik sifat ke? Tak apa aku juga tabik, tapi dia tetap tak. Dia tabik, dia baru jabatan keterangan. Bawah ni tata masa keterangan, bukan jabatan penting. Kedudukan jabatan. Jadi tuan-tuan sekarang ni, kita kenal isim, kita kenal tetap, kita kenal berubah, kita kenal balik dan tanda dia, kita kenal jabatan, kita hadam itu semua daripada ayat. Okey? Apa tu? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Khairukum, sebaik-baik kamu sesiapa yang belajar Quran dan mengajar Quran. Semua ulama hadis setuju. Dia kata muttafaqun alaihi. Muttafaq alaihi itu mana all ulama hadis agree. Semua dengan hadis ni. Okey. Di bawah tu disebut alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamin nabi wal mursalin wa ala alihi wa tabi'in ila yaumiddin wa ba'du. Wa bi'aunillah wa taufiqi nuqaddimu lakum hadzal kitab al-mufid an-nafi' li jami'i tullabil Qur'an wal Arabiyyah wa ghairihim walhamdulillah. Nas'alullah ta'ala al-hidayah wa taufiq wal ridha wal qabul min kulli amalina shalihat wa najah fi daraini
la'alla hadzal kitab yahsulu lana at-tafaqquh fid din wa ziyadatul ilmi wal iman. Maksud kita mudah-mudahan kitab ni menjadikan kita orang yang tafaqquh. Tafaqquh ni tentang berfikir ni mendalam. Masa tadi kita dah berfikir dah daripada ayat ni. Okey. Kita pergi kepada muka surat seterusnya. Kita nampak Fawaid Al-Lughah Arabiyah. Dia kata At-Ta'aruf. At-Ta'aruf ni mana berkenal-kenalan, bukan dalam lagi, dua orang saja. Kan kita kenal lah. Okey, kan kita ta'aruf dulu. Okey. Fawaid Lughah Arabiyah, tata bahasa Arab. Fawaid Lughah Arabiyah yang qasimu ila ismaini. Yang qasimu tu mana terbahagi kepada dua. An-Nahwu was-Sarf. Nahwu dan jadi kita harus faham what is Nahwu. Nahwu ni kata asal makna Nahwu ialah Arab, direct daripada kanan ke kiri. Oleh itu Nahwu adalah perbahasan tentang kedudukan Arab atau bentuk di hujung kalimah kata-kata, sama ada baris harapan dhammah, baris atas fathah, baris bawah kasrah, baris mati sukun, ataupun kadang-kadang dia gunakan alif ataupun waw kalau jamak, ya ataupun hasfin nun ataupun hasfin ilah. Ini adalah tanda-tanda isim atau fi'il itu berubah. Boleh? Contohnya muslimun. Kenapa dia jadi muslimun? Adalah asbab. Kenapa musliman? Ada dua asbab. Dan kenapa muslimin? Ada tiga sebab. Okey. Tanda-tanda di hujung kalimah tersebut berbeza disebabkan hukum yang berbeza yang mengambil, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor hukuman yang berbeza. Maknanya isim itu berbeza bunyinya sebab di belakang itu, di depan dia ada amin. Ada amin tu, amin ni haraf-haraf yang duduk depan dia. Seperti kalau muslim, inna muslimah, inna tu kita amin. Ataupun fa'il, qatamallah, fa'il, ada fa'il, fa'il tu amin yang menjadikan isim itu berbalik depan. Okay. Nahwu membahaskan tentang empat perkara yang kita kena faham. Yang pertama, Nahwu akan beritahu kita jenis kalimah. Jenis kalimah dalam Quran ataupun kata-kata dalam Quran ada tetap, boleh? Tetap seperti hum. Hum ni tetap atas sukun. Orang sukun. Okay. Ada yang berubah. Berubah ni seperti muslimun. Muslimun ya, boleh berbaris depan, boleh berbaris bawah, dan boleh berbaris atas. Okey. Dan tanpa berubah. Ada juga isim tak boleh berubah. Seperti Umaru. Umaru ni dia tak boleh kata Umarun, tak boleh kata Umarin. Dia Umaru je. Macam Makkata, dia tak boleh kata Makkatu. Makkata. Ya, tak boleh kata Makkati. Dia tak boleh timbul tanwin, tak boleh. Dia ni balik atas saja. Itu maksudnya isim yang berbaris depan atau atas saja. Okay. Yang kedua, hukum. Apa tu hukum kalimah? Oh, kalau marfu' ni daripada hukum ni hukum marfu'. Kalau mansub hukum mansub. Kalau majrur hukum majrur. Dan kalau majzum hukum dia majzum. Ingat majzum ni untuk fa'il mudhari' saja Boleh. Bila majzum boleh fa'il mudhari'. Okey. Hukum ni dia bukan baris kan Ustaz? Dia bukan baris. Dan hukum ni dia bukan baris. Marfu', hukum dia marfu'. Hukum tu. Okey. Hukum tu bila mana isim berada di tempat tertentu dia mengeluarkan hukum. Hukum dia dan dia akan keluarkan baris ibu hukum dia. Kena ajar. Okey. Kita tengok. Ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan ni pertanyaan mendalami. Okey. Sebagai contoh, kita ambil isim Allahu. Isim dalam keadaan duduk seorang-seorang, dia mesti balik depan. Tak boleh kata hari tak boleh kata. Okay. Kalau kita kata inna, okay, inna, kita baca inna Allah. Jadi inna Allah ni kita kata hukum mansub. Hukum dia mansub. Jadi setiap yang hukum mansub mestilah bertanda fathah.
Nama tu. Okey. Bagus juga tadi. Jadi lepas isim lepas inna, hukum dia mansub. Tanda dia tak semestinya patah. Kalau musanna tanda dia. Okey. Bergantung kepada tanda-tanda, bergantung pada jenis dia. Kalau isim musanna tanda dia ya. Okey, boleh. Yang musanna salim tanda dia ya. Okey, boleh tak? Ini hukum dia mansub. Tanda dia fathah sebab dia mufrad. Boleh? Lama-lama dapat tu. Okey. Sebab-sebab hukum. Misalnya, ni hukum dia marfu'. Lepas tu di sini hukum dia mansub. Sebab hukum? Apa sebab hukum mansub? Sebab isim inna. Sebab dia itulah yang kita nak belajar. Sebab dia isim inna. Hukum marfu' ada 8 sebab. Hukum mansub ada 12 sebab. Jadi salah satu sebab dia isim inna. Jadi struktur kita bertiga itu sebab lah. Boleh? Lepas tu yang keempat, alamat-alamat dia. Sama ada alamat asli atau dhamma, fathah, kasrah dan sukun, atau alamat cabang. Cabang ni dipanggil far'i. Ingat belajar tak far'i kan? Belajar dah masa lampu mati sekali. Far'i itu maksudnya dia gantian. Ya, macam saya kata ni. Saya kata betul ya. Okey. Al-waladu. Okey. Al-waladu apa tu? Mufrad. Ya. Innal walada, ini mufrad. Kalau sekiranya dia musanna, innal walada ini, jadi dia ni alamat mansub yang dipanggil far'i. Dipanggil apa tadi? Far'i ni pinjaman, gantian, substitute. Kenapa tak pakai fathah? Sebab dia musanna. Dia guna je bagi ganti. Betul tak? Tengok dalam kick. Tuan-tuan, kick ni simpan. Sini mana bila ni? Ini? Di mana? Yes. Yes. Oh, betul. Ya. Yang terus simpan tu, yang esok. Okay. Yang ke tuan-tuan, yang keempat, alamat dia tu, kalau yang asli, kalau dhamma, marfu' dhamma. Kalau yang bukan asli, kalau marfu' alif nun atau waw nun. Tuan-tuan jangan risau. Kajian yang telah saya buat, itulah dia jenis isim yang dalam Quran. Ada 6 jenis tu. Mufrad, musanna, jamak taksir, muzakkar salim, jamak muannas salim. Lepas tu satu lagi isim mamnu nasarah, dan ada 6 isim 5. 7 saja. Ingat 7 saja. Kita dah buat kajian 7 saja dalam Quran. 7 saja, tak lagi. Jadi 7 ni lah, ada tanda asli, ada tanda far'i. Setuju? Tak apa kan, terus nampak lah. Minggu depan main banyak lagi. Banyak lagi yang baru. Semua ni dah tahu sebenarnya, tapi kita diketahui kan. Ini dia belajar nahu. Susah sebenarnya. Okey. Saraf. Betul. Senang sebenarnya. Ustaz kata susah. Kami faham. Tak boleh. Okey, senang susah. Okey. Saraf asal maknanya ialah pertukaran, atau dia kata perpalingan. Perpalingan tu artinya bertukar, bertukar. Ya, saraf. Maksud pertukaran memanglah dari baris depan kepada baris atas, kepada bawah, dengan sebabnya. Maksud dia perpalingan daripada depan ke belakang. Paling, berpaling. Okey, ni, tuan-tuan. Khatam Allah. Allah ni baris depan. Sebab dia fa'il. Itu betul. Itu artinya
Sebab yang pertama tadi dia kata sebab pertukaran. Okey, sila balik ke belakang. Allah mufrad, ini pun mesti itu masuk berpaling. Itu jenis saraf. Daripada sini ini jadi, tapi dari sini mari sini semua sama. Itu makna perpalingan. Reverse ke belakang. Kenapa Allah bagi depan? Sebab dia jadi mubtada. Dan kenapa khatamat jadi mufrad? Satu, sebab Allah mufrad, single. Itu maksud dia berpalingan. Boleh? Bila Ustaz tunjuk Allah tu jadi ke arrow tu, maknanya apa tu? Maknanya, okey, ini. Okey, kita nak tanya, bila Allah bagi depan, Allah single, ini fi'il madhi single. Dua-dua mesti single. Dulu mesti single. Itu dia. Itu berpalingan. Okay. Kalau di sini kata di sini khadama, salah lah. Khadama, dua-dua tertutup oleh Allah, salah. Sebab ini dua, ini satu. Itu mana single. Itu bukan bahagian namu. Itu. Ini. Yang tadi ni. Salah. Itu salah. Bila perpecahan, berpalingan itu salah. Nahu baris. Namu baris saja. Nahu berkaitan baris. Yang ini berkaitan dengan bentuk. Salah ni macam mana? Exchange money. Macam mana? Macam duit kan? Salah. Pecah kan? Dia hakikatnya tidak jauh sangat beza. Kalau bertanya, kenapa pertama mufrad? Sebab Allah mufrad. Bila Allah mufrad, pertama mufrad itu salah. Kenapa Allah bagi depan? Nahu. Itu nahu. Nahu menceritakan pasal baris. Salah menceritakan pasal pasangan. Pertama mesti satu. Sebab Allah pun satu. Itu beza. Lepas tu kita balik, itu syarat ialah perbahasan tentang bahagian kalam, perkataan, percakapan Arab dan perubahan bentuknya bagi menghasilkan ayat-ayat lengkap bermakna bagi berfaedah. Misalnya Ismail ya'malu fil masjidil azim. Ismail itu sedang bekerja di masjid Al-Azim. Ini boleh berjudul mana? Al-Azim, masjid yang besar, ataupun Al-Azim ni masjid Jami' Negeri Melaka, kan? Tak apa. Ismail kata nama yang menjadi subjek. Dari sini dia jadi jabatan subjek. Ya'mal kata perbuatan, fi kata sendiri, masjid kata nama, dan Al-Azim kata sifat. Jadi kalau kata sifat, tak ada lah. Yang fa'alah tu Ya'malu. Ya'malu kata perbuatan. Asal dia fa'alah, asal dia ya. Tapi dia bawa dulu fa'alah. Okey. Sifat syarat apa tu? Syarat membahaskan tentang yang pertama dan bahagian kalam. Okey. Sama juga. Syarat dia membahaskan kalimah Arab terdiri daripada kalimah isim, huwa, iaitu fi'il, ya, dan juga haraf. Okey. Okey. Tengok ada beza. Nombor satu, nahu dengan saraf. Ada beza kan? Yang kedua, saraf membicarakan pertukaran dan asal perkataan. Ya, kalimah asal berasal dari 3 atau 4 huruf asli. Ingat, kalimah fi'il dalam bahasa Arab ada 3 huruf, ada 4. 3 huruf boleh bertambah pada 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, betul tak? Yang 4 huruf asal boleh tambah jadi 5 dan tambah jadi 6. Yang 3 huruf boleh tambah 3, yang 2 huruf, yang 4 huruf boleh tambah 2. Ingat. Okey. Tak apa. Tetap faham konsep apa? Tak ingat apa tak apa. Saya pun tak ingat juga. Sebab balik ke Ustaz? Sebab balik ke? Minta contoh Ustaz. Sebab balik ke apa? Sebab balik. 4 sebab boleh. Yang
Yang 4 huruf seperti doraba 4 huruf. Biasa 4 huruf doraba. Dia boleh jadi 5 huruf. Okey. Jadi doraba. Yang last sekali 4. Yang sekali dia boleh jadi 6 huruf. 6. Doraba. Doraba pukul-pukul. Okey. Itu 4 huruf asal. Dia boleh tambah 1 jadi 5 huruf. Doraba. Main-main. Jangan main kita dengan pukul-pukulnya. Jadi 6 je lah dia maksimum boleh guna. Dia boleh tambah lagi 2. Doraba. Doraba tu berpukul-pukulan. Ini pukul-pukul, itu berpukul-pukul. Doraba ni 2 orang pukul-pukul. Okey, macam kita main ni, tapak tangan ni. Jadi ingat, fi'il dalam bahasa Arab ada yang asli 3 huruf dan 4 huruf. Yang asli 3 huruf boleh tambah 1 huruf jadi 4 huruf. Boleh tambah 2 huruf jadi 5 huruf. Boleh tambah 3 huruf jadi 6 huruf. Daripada 3 asli. Ingat tu je, ingat. Okey, yang 4 huruf asli boleh tambah 1 jadi 5 dan boleh tambah 2 jadi. Nah, ini refer kepada huruf dalam Al-Quranul Karim. Okey, saya bagi contoh sikit. Ingat lagi? Ataupun dah ingat lah? Dah ingat lah kan? Ha? Dah lagi dah dulu. Okey. Tak apa. Nanti saya buat contoh dia. Macam kita kata perkataan doraba boleh tambah doraba jadi 4. Jadi 4. Itu tak, itu asli. Tapi itu bercampur dengan domain. Yang ini belum jatuh domain. Belum jatuh domain, dia berubah dah. Dia boleh tambah. Bila tambah dia, makna pun naik. Okay? Mana lain? Tak apalah, saya terangkan. Tengok, fokusin lagi. Betul tak? Tak buat Lepas ni senang lah kan? Macam ambil koroja. Koroja 3 huruf kan? Koroja 3 huruf. 3 huruf kan? Ini koroja 4 huruf. Asli, asal. Okey, ini boleh tambah 1, ini boleh tambah 2, ini boleh tambah 3. Tambah 1 artinya akhraja. Ini mengeluarkan. Kalau kharaja keluar sini. Kalau akhraja bawa keluar. Keluarkan ada. Okey, akhraja bawa keluar. Okey. Okey, tambah 2. Tak kharaja. Tambah 2 satu dengan keluar. Asal dia kharaja kan? Tak kharaja. Bertambah 2. Tambah 2. Satu dengan alif. Okey. Tambah 3. Betul 3. Tambah alif, tambah sin, tambah ta. Raja. Ini bukan silap. Ini akhraja betul. Akhraja betul. Akhraja saya boleh dengar lah. Nanti saya hantar akhraja. Okey. Ini akhraja tambah 1. Tambah 1. Akhraja tambah tanya juga Ini tambah 1. Ini tambah 2. Ini tambah 1 pada rubai. Betul? Rubai pada kelompok. Tambah 1. Yang kharaja ni mana ni Ustaz? Mana? Yang tu kharaja yang 4 tu. Yang 4 ni kan? Yang atas. Kharaja ni mana kelompok? Kelompok. Suka-suka Itu juga. Itu. Ya, kharaja. Kelompok. Jadi kalau tak kharaja, terkelompok.
Ini tambah satu. Tambah dua. Tata kharajat. Ada tak tambah dua? Ni dua kan? Okay. Ini asal. Ini tambah dua. Tata ni mana? Blok itu mana? Tapi kalau bukan ada apa? Tata. Enak kan? Dah banyak kan? Tak apa dah. Ada yang kita ada masuk lagi semua ni. Keluar. Tak tahu je apa macam tu. Keluar. Ada yang jenis keluar kan? Dia kerja ni mengeluarkan fikiran. Yang keluar ni bukan apa? Idea. Ini tak kerja ni sama dengan itu. Ni sama dengan itu. Ya, tak kerja keluar. Kemudian tak kerja mengeluarkan. Tambah. Saya dah bagi dulu. Tak apa, nanti saya bagi kemudian. Saya takut ini salah. Dia sampai wazan PL kan? Ya? Wazan PL kan? Fair juga. Wazan. Wazan dia banyak. Nak saya wazan dia. Usia apa ada? Ada nama Ada. Ini tinggi dafa ada. Ini istaf ada. Kalau dah tanya wazan tu mesti kuat-kuat. Ustaz Jin datang dari Fadil kita Ustaz. Ni duduk baca Ustaz Jin. Bagi. Bagi ada orang kan? Ha? Ada? Jauh datang tu. Tuan-tuan sabarlah saya kata semua kan. Maknanya sabarlah. Orang kan Tok Ulang yang paling susah sekali dia nak beri motivasi kita belajar. Betul susah. Bukan barangan orang. Betul susah. Dan Al-Quran menggalakkan kita supaya menguasai ilmu adat. Ilmu adat ini memang ilmu matematik. Kerana dalam Quran dia kata seluruh alam ini dikawal oleh matematik, fully matematik. Dan bila matematik, when you say about matematik, it fixed, never change. Kalau nombor satu, tak satu, tak ada dua. Macam matahari naik timur turun barat, it is matematik, conceptual matematik. Tapi kita orang Islam lemah matematik. Zaman tamadun awal Islam mereka kuat matematik. Bila matematik ada ilmu dalam tu yang mendukung matematik, dia panggil logic matematik. Because when you fluent in matematik, you also has logical in your mind. Logic maknanya kita respect people. That's logic. Ya, kita respect diri kita yang perlukan ilmu. That's logic. Ya, itu penting. Jadi ilmu matematik ini nama dia adat. Ada dua jenis adat, iaitu adat asli dan adat dia panggil adat tartibi. Ingat tak? Dalam Quran ada tiga same. Dalam Quran ada matematik. Matematik ada dua, satu matematik asli, dua matematik taktik. Taktik. Yang pertama itu asli, asal. Yang kedua taktik. Sebagai contoh, 1, 2, 3 itu asli. Yang taktik pertama, 2, 3, keempat. Taktik. Yang pertama, yang kedua, yang tiga, yang keempat. Kalau saya ada 7 orang anak pertama itu tentu lahir pertama kali, yang pertama kan. Anak bosu tentulah jadi anak yang akhir sekali. Itu tertib tak? Tak mungkin anak kedua sekali jadi anak pertama. Impossible. Dalam Quran itu maksudnya tertib. Jadi dia panggil, dalam Quran dia panggil adat. Adat ni, adat ni matematik ya? Matematik. Ada dua. Satu asli, dua tartibi. Asliyun wa tartibi. Itu disebut tartibiyun. Tartibiyun. Betul-betul tartib. Jadi kita akan cari angka dalam Quran yang mana asli, yang mana tertib. Ya. Okay. Yang asli ada 2, 3, 4. Yang tertib pun
ada 1, 2, 3, 4. Okay. Ini baru page pertama daripada 35 page. Suka dia tentang angka. Saya kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar tajwid, insya-Allah seminggu habis cover tajwid. Tapi nak belajar nama soalan 20 tahun. Itu biasanya. Sebab tajwid kita belajar tentang bila ada alif waya, keluar mat asli, keluar mat tabi'in. Mat asli satu je, mat tabi'in 14 mat. Itu je. Bila ada ni mati, itu keluar hukum, mati keluar hukum, dengung. Bila? Salah-salah buat berdengung. Okey. Yang bilangan asli ada 3. Yang pertama dia panggil mufrad. Mufrad ni mana single. Yang kedua dia panggil murakkab. Murakkab ni mana tersusun. Yang ketiga dia panggil uqud. Uqud. Dan yang keempat dia panggil ma'tuf. Tuan-tuan seronok tak belajar ni? Boleh seronok. Tengok orang belajar engineering, dia inilah orang kata ni apa, kembali sejarah awal dia. Orang belajar engineering, dia kata sejarah awal dia bermula dari sini lah. All mathematics. Dan otak kita ni adalah very figurative. Dalam otak kita ni dia macam pandang. Mufrad. Nombor 3. Ni. Mufrad. Ni. Nombor 3. Satu, dua, tiga ni. Ini ukur. Tak tahu apa dia ukur. Bila sebut pun baru dah. Dalam Quran ada angka ukur, ada angka mufrad. Mufrad ni singular. Murakkab ni susunan. Ma'tuf ni ikut. Belajar ma'tuf Ni aitor kau kan lepas. tabi'. Dalam adat ada tabi'. Nanti itu belajar lah. Kan? Okay. Yang ini pertama iaitu mufrad. Yang kedua murakkab. Orang tuan-tuan boleh belajar ni yang bagusnya. Ukur je. Ini orang dia buat kuih KBZ. Ukur. Lepas tu ini ma'tuf. Kalau tak sebut ma'tuf pun tak apa, sebut tabi' lah. Senang, tabi'. Dah aku pun nama tabi' ke? Bulan puasa ni sentiasa ada orang buat kuih di tempat saya. Nama dia Moya. Moya ni memang bagus orang ni. Bila saya beli kuih, di tangan ni dah banyak kuih, saya beli lagi. Berapa ustaz nak ni? Saya tak RM2, RM6. Apa tu kuih tu? Ni kuih badak-badak. Khut. Dia kata apa? 6. Ustaz nak 6. Bukan api. 6 ikut langsung dia Ustaz. Ambil 3 dah. Ada tak boleh jual mana tu? Ambil 3 dah Ustaz. 6 tak habis Ustaz. Kurang ke? Ambil 3 je. Ikutlah mayat. Ambil 3. 3 air bayar. Sikit je lah. Dia kata 3 air bayar hari ni. Orang Malaysia belum juga 3 dulu. Tapi gerai ni penuh orang. Maknanya dia jujur kan? Betul juga dalam balik rumah tadi. Buang. Besok lagi kita ulang tunjuk. Daripada pinggan besar, pinggan kecil, lepas tu yang kecil, yang sebiji ada ni. Sehingga dah tersejuk nak buang basket. Betul tak? Saya juga jangan. Nak lagi pinggan dia buat. Okey, 1 hingga 10 wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah. Ini nama dia wahid. Nama dia mufrad. Single. Nama dia mufrad. Kalau dalam Quran ada wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, asrah, dia panggil mufrad. Apa sebab mufrad? Sebab ni tengok bila wahid
Satu kan? Satu kan? Satu kan? Bila asyarah satu kan? Satu kan? Ini dua angka tapi bila sebut satu kan? Apa tu nama dia mufrad? Tapi walaupun kita tahu dia sebut tu macam tahu orang lucu. Dia macam orang tahu kita cakap lah. Okey. Yang kedua nama dia mulakat. Yang kedua nama dia mulakat. Kata tadi tak ada. Okey. Bila mulakat ni 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mulakat. Mulakat ni bila kita dia akan sebut ada asal mulakat. Ada dua dia. Tapi kalau isri tak. Sebab isri ni dia nama lain pula. Kalau isri satu huruf kan? Satu kalimah kan? Ini mulakat ni sebab dia ada dua kataan. Ini nama dia mufrad. Tengok yang mana pula buku. Jangan kemana-mana. Jadi tu dah balik mau dia tahu mufrad, mulakat, buku. Lepas tu matu. Anda tengoklah sistem panggilan nombor yang digunakan seluruh alam semua berasal dari asal sistem, bukan kita ambil daripada sistem, semua dari Quran. Jadi Quran itu asal dia tentang risau. Okay? Yang ketiga dia panggil ukur ini 20. Padahal ini dua. Tadi saya nama ukur ini jangan pernah ni tidak lagi 20, 30, 40 20, 30, 40 50, 60, 70, 80 ya? 90 1000 itu nama dia ukur. Ok, nanti saya salin ukur ya. 90, 100 dia tak panggil ukur, dia panggil lain. Sebab 100 ni atun, satu perkataan ni. Tak masuk dia masuk dalam mufrad. Jangan tanya lagi. Tok guru pun betul, simpan kena cek juga. Ini simpan besok. Dan sekarang tu mana-mana tempat semua orang tanya, Ustaz, yang video ini jangan tanya banyak. Tanya lebih dosa. Dan gua okey. Yang ikut ni bila ikut ni 21, 22, 23, 24, 25 sampai 3. Ni 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sampai 29, 30 sampai 28, 29, 28, 29, 31 sampai 51. Ini pun jangan tanya lagi. Kenapa tak ada 30? Kenapa tak ada 30? 30 tak masuk? Jangan tanya lagi. Okay, boleh? Apa sebab nama dia Matus? Ikut. Sebabnya bila kita sebut nombor 21 ada ataf, iaitu wahid, Masyur ada waw. Maknanya wahidun, wa'iduna. Ini marfu', ini pun marfu'. Jadi ada sebab masyur sebab dia ni ikut wahid. Jadi kita kata tabi' ataupun maktu. Itu nama dia maktu. Boleh? Okey, nanti saya baca dulu apa dia maksud mufrad ya. Okey. Mufrad. Okey, mufrad maksudnya nombor yang berdiri sendiri. Nombor yang berdiri sendiri, mana tak bergantung pada orang lain. Seperti
Wahid, Isnin, Selasa. Tak ada kemur-kemur kan? Wahid, Isnin, Selasa sampai ke Asyarah. Dan itu dinamakan bilangan asli. Tak bergantung pada orang lain. Bila nak sebut nombor satu tu wahid je, tak ada cantum orang lain. Okey. Yang kedua, murakkab ialah bilangan yang disusun daripada dua perkataan. Dua perkataan seperti ahada asyara. Dia tak ada waw kan? Ahada asyara. Tak ada kata ahada asyara, ahada asyara, isna asyara, salasata asyara. Bilangan yang disusun. Bilangan yang disusun daripada dua perkataan. Jadi tak ada waw je. Tak ada waw. Seperti ahada asyara, isna asyara. Dan ia itu dinamakan asli. Asli. Jadi dalam Quran ayat-ayat ni yang asli, yang itu yang murakkab. Yang ketiga, yang dikatakan uqud ialah bilangan yang berupa puluhan, ratusan atau ribuan. Yang terdiri daripada bilangan puluhan seperti ishrun, ratusan seperti mi'atun, atau dan ribuan seperti 1000. Terdiri dari bilangan yang berupa puluhan, puluh, ratus, ribu. Ya? Tak masuk pun. Ada di bawah ukur. Di bawah ukur ni ada 100. Kalau tak ada 100, sebenarnya yang ini 90, ini 1000. Dia tadi sama. Saya suka buku engineering yang lama-lama. Memang sama. Dia sister dia tak tahu yang ambil ini dia yang ambil ini. Kata saya dia orang ambil Islam ni kan. Betul. Ya. Banyak konsep engineering, macam konsep balance sama, dunia ni sama kan. Cukatan air banyak yang Quran cakap sama je. Ya, orang perempuan dalam internet tu sebenarnya benda yang dah lama, cuma kita tak tahu. Okey. Yang keempat dia panggil maktuf. Maktuf ya. Maktuf ialah bilangan angka yang di tengahnya ada waw. Yang di tengah-tengahnya ada waw. Seperti wahid, wa, Aisyurul 1 dan 20. Tapi orang putih kata 21. Dia kata 20 and 1, 21. Orang Arab kata wahid, wa, mana 20 and 1. Setuju? Wahid wa Ishrun. Wahid wa Ishrun 1 dan 20. Mana ini yang maktuf ni. Yang maktuf mana bilangan dulu yang ada waw. Itu seperti ini macam ni wahid wa Ishrun. Orang putih kata 21. Orang lain kata 21. Orang lain kata wahid wa. Mana wahid plus Ishrun jadi 21. Okey. Jadi bilangan yang tertibi dalam bilangan 11 biasanya bilangan tertibi ni sama juga kan? Cuma beza dia, ini asli, ini tertibi. Yang tertibi ni yang kalau mufrad, dia ada mufrad juga yang menunjukkan yang menunjuk al-awwal. Al-awwal ni maknanya the first. Ya, al-awwal sampai 10. Al-10 ni al-awwal dia kata as-sani 2, as-salis, al-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi', as-sami, at-tasi', al-ashir. Al-ashir maknanya saja dia pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu menunjukkan bahawa si tertib. Yang pertama duduk, yang kedua second, the third, the fourth, the fifth and the tenth. Okay?
Setuju? Kita katalah ni first, ini second, ini third, ini sampai ke 10, dan 10 And PEN PH. betul yang betul lah. Okey, 10. Itu tentang tengok buku salah buku engineering lama. Okey, okey, murakab. Dia kata yang ke-11 sini lah, 11 sampai 19, ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tapi di sini kita beli yang 20. Ini pun jangan tanya lagi. Nanti nak buka buku satu lagi. Ini murakab ni yang ke-11, yang ke-12, yang ke-13, sebab dia ada 2. Ya, yang ukur pula. Yang ukur pula. Sama dengan ni. 30 ada 30 lah. 20, 30, 40. Ni sama je lah. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okey. 100 sampai 1000. Okey, kita tetap cakap salin ya. Nak mati asal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa bil bi rahmatika ya hayyu ya qayyum ya qahhar ya wahhab ya shafi ya aziz ya jabbar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Rabbil alamin.